posting hari ni 21 orang share. Wow. Orang yang share. Ini terus je lah, tak boleh tunggu. Kena Tengok soalan dua kan? Dua. Start. Duduk sini je. Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, di mana kita berjumpa lagi pada petang ini, di mana kita ada program 15 minit bicara kewangan bersama Warhamna. Ya. Okey, bersama saya pada petang ini ialah Encik Razi yang akan mengulas tajuk hibah, Encik Razi ya. Jadi sebelum itu kita perlu ingat, kita jaga kita elakkan 3S. Yang pertama, okey, elakkan di tempat yang sempit, elakkan di tempat yang penuh sesak, dan jangan sembang dekat-dekat Cik Razi ya. Kita jaraklah Cik Razi ya. Okey, sebelum tu saya silakan Cik Razi untuk memperkenalkan diri. Cik Razi silakan. Terima kasih Encik Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa khabar semua? Saya Razi daripada Warhamna Consulting dan rakan saya Encik Zul. Kami akan membincangkan berkaitan dengan hibah pada hari ini. Dan saya teruskan juga apa Encik Zul cakap tadi. Kita jaga kita, dan jika kita keluar jangan lupa membawa pelitup muka dan gunakan pelitup muka dengan sempurna. Dan juga kalau kita tak ada keperluan, duduklah di rumah, stay at home. Teruskan. Okey, Cik Razi ya. Okey, berkenaan dengan hibah ni Cik Razi ya, mungkin ramai yang tak tahu lagi apa itu hibah. Okey, di mana kita akan ulaskan pada petang ini bersama Cik Razi. Okey, di mana biasanya kita terima soalan-soalan lah berkenaan hibah. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan. Okey, di mana yang sering ditanya oleh prospek ya. Di antaranya ya, salah satu dia yang pertama ya, contohlah saya seorang pelanggan ya Cik Razi. Saya tak perlu hibah tunai dan saya tak nak lagi buat masa sekarang Cik Razi. Yes. Cuba ulaskan Cik Razi. Okey. Sesi soal jawab kita pada petang ini mungkin dapat menjawab soalan-soalan daripada pendengar-pendengar sekalian. Okey, soalan pertama ialah berkenaan hibah. Hibah ni ada dua aspek. Satu ialah hibah harta yang merupakan sebagai hadiah kepada orang yang kita sayang, sama ada waris ataupun bukan waris. Dan yang kedua ialah dana hibah tunai, di mana ini adalah dana untuk menguruskan harta pusaka setelah kematian yang boleh digunakan oleh waris untuk menguruskan harta pusaka dan juga untuk meneruskan kehidupan mereka. Jadi dua-dua ni agak berbeza dan semua kita perlukan hibah ini. Sebabnya kita terdedah kepada risiko setiap hari. Okey, maknanya risiko tu ataupun kemalangan tu, musibah boleh berlaku bila-bila masa. Bila-bila masa, betul. Yes, dan tua bukan syarat mati. Yes, kita boleh mati bila-bila masa, cuma kita tak tahu bila kita mati. Ada yang mati umur 20-30 tahun dengan sebab stroke ataupun sakit jantung, dan ada juga yang dah tua yang sakitnya masih hidup lama. Jadi kita tak tahu bila kita akan menerima musibah. Dan risiko yang kita terdedah mungkin melibatkan aksiden, contoh kita cedera, lumpuh, ataupun yang paling teruk kematian, ataupun kita terpaksa masuk hospital untuk menerima rawatan. Dan semua ini memerlukan dana. Waris yang ditinggal memerlukan dana. Kalau tidak, waris mungkin akan menderita. Kalau kita bekerja tiba-tiba cedera, lumpuh, jadi kita kena berhenti kerja. Di mana lagi sumber untuk meneruskan kehidupan kalau tidak ada dengan perlindungan yang kami sediakan. Biasanya risiko-risiko yang biasa berlaku sekarang ni, jenis yang macam mana tu Cik Razi? Okey, ini soalan pertama. Ya, saya. Okey. Risiko ni macam saya cakap tadi, mungkin melalui aksiden lah. Risiko kecederaan, kematian ataupun apapun musibah yang kita mungkin tak jangka lah. Banyak risiko yang berlaku setiap hari. Yang kalau kita tak bersedia, kita akan menerima padahnya. Ya, saya. Jadi kita akan bersedia dengan hibah. Dengan hibah. Sekarang ni pun kita sedia maklum di akhbar-akhbar kan banyak berlaku kemalangan
yang melibatkan motor Ya. dan juga kereta ya, tapi kebanyakannya penunggang-penunggang motor lah Ya, ya, seperti Foodpanda, Ya. GrabFood, memang terdedah pada risiko. betul. Apakah saranan yang Okey, Encik dan Razif? Berkaitan risiko ni ada dua aspek. Satu ialah keberangkalian ataupun probability risiko ni berlaku. Dan yang kedua, impak risiko ni apabila dia berlaku. Dan contoh yang Cik Zul cakap tadi, apabila berlaku aksiden. Contoh yang senang ialah aksiden kereta dengan motor. Ya saya. Ianya berlaku di jalan yang sama. Keberangkaliannya ya sama, lebih kurang sama. Motor berlanggar. Efek dia tu lain. Tapi impaknya berbeza sangat. Kenapa? Bila kereta berlanggar dengan motor, ini aksiden biasa. Pemandu kereta dengan penumpang kereta pakai seatbelt semua. Mereka mungkin tak mengalami kecederaan apa-apa. Yang cedera mungkin kereta, badan kereta saja. Ya saya. Yang boleh di-repair, Ya saya. balik ke asal. Ya saya. Tetapi motor bila berlanggar dengan kereta ke lori ke apa, mereka terdedah kepada impak kepada badan mereka sendiri. Ya saya. Ini melibatkan mungkin patah tulang dan motor akan jatuh. Mesti akan jatuh ke jalan. Ya saya. Jadi kecederaan atas jalan raya dan paling teruk ialah kematian lah. Ya saya. Jadi motor risikonya lebih tinggi, impaknya lebih tinggi, dan saya sarankan kepada pemandu GrabFood dan Foodpanda, ambillah iktibar. Perkara ini berlaku setiap hari. Ya saya. Ambillah perlindungan, jumpalah Warhamna Consulting dan bertanyalah apa plan-plan yang ada. Plan yang paling murah ialah hanya RM50 sebulan Oh, ya saya. untuk melindungi mereka jika berlaku musibah. Untuk mereka yang belum berkahwin, fikir kepada mak bapak mereka. Dan yang dah berkahwin, fikir kepada isteri dan anak mereka. Apa akan terjadi bila berlaku pelanggaran. Ya betul. Sekurang-kurangnya kita buat persediaan awal Betul. Cik Razif ya. Okey. Jadi seterusnya ya Cik Razif, soalan yang kedua, okey. Yang biasa ditanyakan oleh prospek, okey, saya bukanlah di kalangan golongan kritikal hibah dan saya tak perlu ambil sekarang. Apa ulasan Cik Okey. Razif? Sebenarnya kita semua adalah di dalam golongan kritikal. Cuma tahap kritikalnya berbeza-beza. Saya. Okey, saya ulaskan satu-satu. Ada 11 bahagian, 11 kategori. Yang pertama ialah kalangan isteri. Apabila berlaku kematian kepada suami, harta itu cuma isteri mendapat 1/8 saja jika harta itu tidak dihibahkan. Ini mengikut hukum faraid. 1/8 saja. Walaupun isteri itu duduk bersama suami bertahun-tahun di rumah itu. Itu adalah satu risiko yang amat tinggi. Yang kedua ialah golongan mereka yang mempunyai anak perempuan sahaja. Apabila tidak ada anak lelaki, tidak ada asabah, bermakna harta peninggalan apabila suami meninggal juga terdapat juga dibagi kepada isteri 1/8 saja, dan sebahagian kelebihannya kepada anak perempuan dan juga kepada adik-beradik si mati. Dan di situasi yang lain mungkin keluar kepada Baitul Mal. Jadi harta itu tidak di dalam kawasan keluarga sahaja. Jadi kalau tanpa dihibah, harta itu mungkin isteri terpaksa menjual harta yang ditinggalkan untuk menyelesaikan pengurusan harta. Golongan ketiga ialah golongan yang mempunyai anak angkat. Okey, anak angkat ialah bukan waris. Apabila berlaku kematian kepada bapa angkat, walaupun anak angkat itu dipelihara sejak lahir, anak angkat tidak ada hak sedikit pun atas harta peninggalan bapa angkatnya. Kalau mengikutkan hukum faraid lah. Ya, jadi bila berlaku sedemikian, anak angkat itu terpaksa keluar rumah ataupun merana lah sebab tidak ada harta ditinggalkan oleh bapa angkat mereka. Jadi yang mempunyai anak angkat perlu memikirkan menghibahkan harta sebahagian daripada harta itu kepada anak angkat mereka supaya Kehidupan akan datang. menjalankan Lebih terjamin lagi lah. Ya. Cik Razif, ya. Golongan seterusnya ialah yang berpoligami. Okey, macam saya cakap tadi, isteri cuma mendapat 1/8. Kalau dia memang sikit. Kalau dia berpoligami, 1/8 itu dibahagi dengan 2, 3 atau 4 Isteri. Berapa banyaklah yang didapat oleh isteri tu. Terlalu sikit. Jadi suami kena berfikir dengan masalah ni. Jangan suka nak kahwin je kan. Ya saya. Cik Razif. Yang terusnya lah mereka yang tidak mempunyai anak. Bila berlaku kematian,
si isteri cuma dapat 1/4 sahaja bahagian harta. 3/4 akan pergi ke Baitul Mal sebab tak ada anak. Ya saya. Ya. Jadi itu masalah besar kepada isteri. Seterusnya mereka yang ada harta bersama lah, harus memikirkan menghibahkan antara satu sama lain. Seterusnya mereka yang belum berkahwin, mana mereka ada mak bapa, kena fikirkan jika mereka menerima musibah, apa akan jadi kepada mak bapa mereka. Maka kena fikirkan juga harta yang mereka tinggalkan Untuk keluarga lah. untuk keluarga ya. Ya saya. Seterusnya ya golongan mualaf juga memerlukan perlindungan, dan juga mereka yang mempunyai saham syarikat, dan juga mereka yang mempunyai anak lelaki dan perempuan. Ini biasalah, semua ada anak lelaki dan perempuan. Apabila tidak ada hibah, kita ikut hukum faraid. Bila meninggal si bapa atau suami itu, anak lelaki akan mendapat 2 bahagian berbanding dengan anak perempuan 1 bahagian. Jadi kalau kita nak bagi sama rata adalah lebih baiklah. Lebih adil. Jadi kita berhibahkan anak lelaki dan perempuan dapat bahagian yang sama. Jadi tidak ada perbalahan antara adik-beradik. Dan akhir sekali lah mereka yang ada hajat dengan harta mereka, nak wakaf ke apa, elok dihibahkan sebelum meninggal. Hibah ni ada 2 ya, hibah semasa hidup, boleh dibuat semasa hidup, maknanya kita bagi terus semasa hidup, ataupun bersyarat, iaitu hibah ni aktif bila dah meninggal dunia, Selepas kematian ya. Ya saya. Tapi perlu diuruskan oleh waris lah. Ya saya. Itu saja. Okey, jadi terima kasih Cik Razi untuk soalan seterusnya ya. Okey. Sekarang Cik Razi sekarang saya masih bekerja dilindungi oleh syarikat. Okey. Kalau saya dah tidak bekerja, macam mana pula tu Cik Razi? Kebanyakannya apabila kita bekerja dengan syarikat akan menyediakan plan-plan medical, plan hospital dan sebagainya. Tapi plan-plan medical ni akan berhenti bila kita berhenti bekerja. Sama ada kita bersara, kita terpaksa berhenti sebab sakit ataupun lumpuh. Jadi kita kena fikirkan apabila kita berhenti, kita tak tahu bila kita berhenti. Kalau kita accident, Dah tak boleh tak boleh bekerja, apa akan jadi? Kita perlukan dana juga. Jadi kita harus memikirkan menjadikan plan perlindungan sebelum kita bersara. Maknanya lebih awal Lebih lagi awal. Ya saya. Walaupun kita sudah berhenti bekerja, Ya. tetapi perlindungan tu Masih tetap ada. masih ada. Ya. Dan juga bila kita buatkan plan masa muda, kosnya lebih rendah. Ya saya. Jangan tunggu dah bersara baru nak memikirkan mana nak dapat perlindungan. Mungkin agak lambat, mungkin dah terkeluar pada golongan yang boleh melakukan perlindungan. Ya saya. Ya. Okey. Terima kasih Cik Razi ya. Dan tiba kita kepada soalan yang terakhir Cik Razi ya. Apakah kelebihan warhamna dan etika takaful berbanding dengan syarikat yang lain Cik Razi? Warhamna Consulting adalah satu syarikat one stop center untuk Islamic product, dan dia menyediakan berbagai-bagai perkhidmatan seperti perlindungan, simpanan dan juga hibah harta. Dan syarikat Warhamna Consulting ini duduk di bawah 4 prinsipal. Yang pertama ialah etika takaful yang menyediakan plan perlindungan. Yang kedua ialah wasiat shop yang menyediakan hibah harta, dan juga PRS Manulife menyediakan skim persaraan dan juga zakat Selangor. Dan Warhamna Consulting ini etika takaful ialah satu syarikat takaful yang bukan saja yang terbesar di Malaysia, tapi di ASEAN, dan ianya duduk di bawah syarikat perbankan yang terbesar di Malaysia iaitu Maybank. Dan jadi kedudukan kewangannya amatlah kukuh dan amat mudah untuk membayar apa-apa tuntutan daripada peserta, dan tidak ada masalah juga untuk membayar semua tuntutan lah dengan cepat. Dengan ini juga syarikat etika boleh menawarkan skim free COVID cover bernilai RM5,000 kepada sesiapa yang positif COVID. Dan cover ini tidak ada daripada mana-mana syarikat yang lain. Mungkin ada yang menawarkan RM1,000 ataupun tak ada langsung. Jadi kalau nak dibandingkan, etika sajalah yang mampu menyediakan
skim-skim macam ini. Ya. Cik Razi, okey, itu dah kelebihan Warhamna dan juga etika takaful Cik Razi ya. Ya. Okey. Jadi macam ni Cik Razi ya, sekiranya ada sesiapa okey pelanggan-pelanggan kita yang di luar sana, macam mana mereka nak menghubungi okey atau mendapatkan satu pakej perlindungan untuk mereka Cik Razi? Pada siapa yang berminat untuk mendapatkan skim perlindungan ataupun yang berminat untuk menjadi perunding kewangan bersama Warhamna, Ya, saya. boleh melalui Facebook Warhamna ataupun Instagram Warhamna by Azna, Okey. ataupun YouTube Warhamna Consulting, Okey. atau melalui website Okey. www.warhamna.com untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang lebih. Yang lebih lah Ya. Cik Razi ya. Ya. Okey. Jangan lepaskan peluang ni sebab skim perlindungan ni boleh menjanakan pendapatan yang lumayan. Lumayan ya. Okey. Jadi kepada sesiapa di luar sana yang ingin ya menghubungi Warhamna, okey, Cik Razi telah sebutkan tadi di Facebook, okey, di Warhamna, di Instagram Warhamna by Azna, okey, dan juga YouTube, okey, Warhamna Consultant Group, dan juga di website di www.warhamna.com ya. Ya. Okey. So Cik Razi, boleh Cik Razi buat satu kesimpulan berkenaan dengan hibah ni sebelum kita mengakhiri kita punya program ni Cik Razi? Okey, terima kasih Encik Zul. Hibah ni amatlah penting ya, dan juga dana hibah tunai. Ada berbagai plan yang disediakan, jadi kita boleh pilih mana-mana plan yang kita mampu. Ya, saya. Ya, yang bersesuai dengan Diri kita lah. diri dan juga pendapatan kita. Jadi jangan kita ketepikan kelebihan plan ini. Jangan, kita kena fikirkan masa depan kita bila berlaku musibah. Jangan dah berlaku baru kita berfikir, itu dah terlambat. Memang dah terlambat. Macam cakap orang putih apa ni, if we fail to plan, we plan to fail. Jadi jangan jangan sia-siakan masa depan waris. Itu sajalah. Okey, terima kasih Cik Razi ya. Jadi setakat inilah buat masa sekarang, okey. Jika ada sebarang pertanyaan, okeylah bolehlah hubungi di Warhamna Group, okey, yang seperti saya sebutkan tadi. Okey, ada apa-apa kata selain daripada ini Cik Razi? Kalau boleh saya minta semua tuan-tuan dan puan fikirlah yang belum ada skim-skim perlindungan, sebab menurut survey lebih kurang 70% rakyat Malaysia tidak ada apa-apa perlindungan. Dan yang ada pun mungkin perlindungan itu tidak mencukupi. Jadi fikir-fikirkanlah masa depan. Sebab kita ada anak, kita ada isteri, kita bukan hidup berseorangan. Kita pun ada mak bapak. Fikirlah apa akan terjadi jika kita menghadapi musibah. Dan kita tak tahu apa akan berlaku esok. Ya, saya. Ya, jadi Kurangnya bersedia. kita ada persediaan untuk Betul. orang-orang yang tersayang lah Cik Razi ya. Okey. Jadi terima kasih Cik Razi ya. Jadi Jadi terima kasih kepada semua. Okey, insya-Allah kalau ada masa kita akan berjumpa lagi lah. Okey, di minggu hadapan. Okey. Saya sudahi dengan assalamualaikum. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Okey. Ngam-ngam.